Video kali ni kita akan bercakap pasal filem Blonde. Okay, sebuah filem yang memaparkan kehidupan Marilyn Monroe, sebuah ikon seks di sekitar era klasik dululah. Okay, dan dilakukan oleh Ana de Armas. Okay, yang mana antara pelakon yang boleh dikatakan agak bagus lah untuk era masa sekarang ni. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Blonde, okay, kita intro dulu. Blonde merupakan sebuah filem yang mana merupakan fiction biography. Maksudnya ianya sebuah filem yang bukan 100% fiction, tetapi ianya ialah sebuah filem yang boleh dikatakan mengeksploit watak Marilyn Monroe dan kehidupan dia. Okay, segala kontroversi yang berselindung di sebalik watak ni, dan dibuat satu version baru yang agak dark. Okay, pada awal filem ni terbit dekat Netflix, filem ni agak dikecam lah. Satu sebab ianya memaparkan babak-babak yang tak tepat dengan kisah kehidupan Marilyn Monroe sendiri. Tapi memang kita tahulah filem ni bukannya filem yang berdasarkan kisah benar, tetapi lebih kepada fictionalized biography. Watak ni hanya sekadar watak yang fiction sahaja, tapi kita boleh relate lah dengan kehidupan dia yang sebenar. Cuma paparan dalam filem ni ada orang yang tak puas hati sebab paparannya agak-agak dark. Okay, especially babak yang memaparkan dia dengan kandungan dia tu dan gugur apa semua. So ada jugalah babak dia dengan JFK tu yang boleh disebabkan agak mengerikan lah, agak menggelikan, bukan mengerikan. Dan boleh dikatakan itulah antara sebab kenapa filem ni mendapat rating NC-17, lebih atas daripada rating ganas biasa R-rated tu, disebabkan ni. Okay, so kita di Malaysia ni kalau nak ikut, kalau filem ni tayangkan dekat Pawagam, memang kita tak dapat tonton lah filem ni. Okay, tapi disebabkan filem ni ditayangkan dekat Netflix, so kita boleh layan lah filem ni dan judge filem ni dari kacamata seorang penonton. Okay, tapi jika bercakap tentang filem ni lah, aku rasa filem ni agak berani satu mengeksploitasi Marilyn Monroe. Aku bukanlah nak kata adik-beradik dia ke apa ke, tapi aku rasa filem yang mengeksploit karakter sebenar ni sesuatu yang melanggar adab sesuatu filem. Pada aku, kalau filem tu memaparkan watak yang betul, aku rasa better paparkan kisahnya yang betul. Okay, kalau tak betul pun at least buat macam orang kata satu statement lah, mengatakan bahawa filem ni memang bukan 100% pure, tapi filem ni memang berani ambil kebebasan untuk berkarya tu dan jadikan sebuah filem yang pada aku memang disifatkan sebagai agak berani, brutal dari segi penghasilan dia. Dan yang paling aku kurang selesa ialah the darker image of Marilyn Monroe yang tak pernah kita tengok dalam mana-mana filem yang memaparkan dia sebelum ni. Aku tak tahulah kenapa, apa dia punya sebab filem ini dibuat sedemikian, atau just hanyalah kebebasan berkarya apa semua. Tapi aku rasa filem macam ni tak patut ada. Tapi dah ada pun filem ni, kita nilaikan sebab ianya dah ada lah. For me, filem ni mempunyai duration yang agak panjang. Aku rasa kalau orang yang betul-betul tak dapat nak relate scene dalam ni dengan kehidupan Marilyn Monroe, memang diorang akan rasa bosan gila. Dan aku agak kagum dengan satu benda dalam filem ni, iaitu permainan aspect ratio. Aku mula-mula aku tak faham kenapa aspect ratio filem ni agak-agak berubah. Sekejap gambar kotak, sekejap gambar lebar kan. Tapi bila aku tengok balik dan aku faham balik, rupa-rupanya this is the most important part dalam filem ni, yang mana memberikan nilai seni lah, orang panggil nilai estetik kepada filem ini. Some of visuals yang kita tengok dekat archive kan, ke dalam video-video yang kita tengok kat YouTube, dibuat semula dan diberikan warna hitam putih seakan-akan video asal. So benda tu menggamit memori lah. Okay, cuma sayangnya gambar-gambar ataupun scene-scene yang kita pernah tengok dalam YouTube and so on digabungkan dalam cerita yang fiction. Aku boleh bagi filem ni 3 bintang lah. For me it's watchable for those who
who wants to see the other perspective of Marilyn Monroe. Mungkin bagi yang tak faham pasal Marilyn Monroe, hampa mungkin akan rasa filem ni terlalu bosan, too draggy dengan ending yang tak apa-apa. For me, ending tu hanya dapat difahami kalau hampa betul-betul faham lah kejadian kematian Marilyn Monroe tu sendiri. Tapi untuk aku pun, aku rasa filem ni memang agak disturbing dan terlalu macam merendah-rendahkan watak Marilyn Monroe lah kan. Walaupun aku bukannya hidup di zaman dia, tapi aku rasa sebuah filem haruslah kekal sebagai fiksyen, dan kalau boleh gunakanlah watak lain. Aku rasa itu lebih bagus kan. Tapi itulah style pemikiran Hollywood. Aku bagi filem ni 3 bintang. It's watchable bagi orang yang faham tentang few scenes lah. Tapi macam aku cakap tadi, akan ada orang yang tak bersetuju dengan filem ni, dan ianya terpulang lah kepada masing-masing. Bagi aku menerima filem ni, sebab filem ni pun awal-awal dia dah bagi tahu lah filem ni ialah NC-17. So kita faham lah filem yang NC-17 ni memang agak berani daripada segi idea, dari segi karya itu sendiri, dari segi paparan dia, dari segi visual dia, dan kita faham lah NC-17 ni macam mana kan. Ok, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem Blonde, sebuah filem yang memaparkan the other side of Marilyn Monroe. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.